Fia? Boleh cikgu. Okey. Jadi untuk yang beragama Islam, kita akan buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Jadi masing-masing kenapa cikgu masih lagi ajar kebaran kalian? Okey, sebab apa? Sebab hari tu ramai tak datang, ramai tak datang, ada lebih kurang 5 orang tak datang. Jadi hari ni cikgu ambil peluang hari ni ada Adila, Amir, Ani Sofia, Bazil, Emira kan macam nama artis. Okey, Faiz, semualah, Alia Nazira, Clarin macam nama atlet tau. Okey. Jadi habis dah, kita akan teruskan kepada kita punya kelas. Kelas kita adalah tentang kebarangkalian semua A sampai Z. Pengisian dia cikgu akan terangkan. Okey, jadi kamu akan lebih kepada mendengar penerangan dan cikgu harap kamu dalam keadaan bersedia untuk salin nota. Okey, jadi kenapa ramai orang dekat luar, student tak dapat nak jawab soalan kebarangkalian? Pertama sekali, kebarangkalian sikit sahaja pengiraan. Maksudnya, bila orang nak jawab kebarangkalian, dia pegang kalkulator. Tapi dia tak tahu nak tekan apa. Itu masalahnya. Kebarangkalian lebih kepada memahami soalan. Okey. Jadi cikgu akan pergi kepada kita punya kelas. Cikgu harap masing-masing bersedialah untuk salin. Okey, suara cikgu jelas kan? Tak ada lag apa-apa kan? Tak, cikgu. Okey, baik. Okey, jadi masa kita form 2, cikgu ulang balik ni. Selalu cikgu ulang. Okey, cikgu ada satu sebiji, tak naklah ada sebiji dadu. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat sini ada A, B, C, D, E, A, A. Okey, daripada ada satu kotak, cikgu tunjuk dekat kamu, cikgu tengah nak terangkan kamu, apa tu kebarangkalian. Sebelum kita masuk kepada kita punya bab hari ni. Okey, cikgu nak terang kat kamu apa itu kebarangkalian. Okey, sekarang cikgu ada set nombor. Set huruf. Dalam set huruf cikgu ada huruf A, B, C, D, E, A. Okey, itu adalah set huruf cikgu. Okey, sekarang ni cikgu nak ajar kamu, kebarangkalian ni dia bercakap pasal apa? Dia bercakap kalau orang nak sebut nama penuh kebarangkalian, kita kalau dalam matematik P, kita cakap P, kita wakilkan sebagai huruf P. Okey, jadi kebarangkalian, kita pergi dulu macam mana nak kira kebarangkalian, sebab ni tajuk form 2. Okey, PA, kebarangkalian untuk cikgu mendapatkan huruf A kecil. Okey, cara cikgu nak kira kebarangkalian untuk mendapatkan huruf A kecil adalah yang pertama sekali kita kira dulu ada berapa huruf A dalam semua satu set huruf tu. Okey, A, 1, 2, 3. Jadi kita letak 3 dekat atas. Kemudian kita perkan dengan semua jumlah huruf dekat dalam set tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dekat sini kebarangkalian untuk cikgu mendapatkan huruf A kecil adalah 3/7. Jelas ke semua macam mana cikgu dapatkan nilai kebarangkalian A kecil tu? Alamak. Okey, baik. Okey, jadi bila cikgu cakap tentang kebarangkalian tu adalah huruf ataupun nombor dekat atas bercakap tentang nilai ataupun orang kata bilangan huruf A. Bilangan huruf A. Ni ada yang tak faham. Bilangan huruf A. Kemudian dekat belah bawah tu kita bercakap tentang jumlah huruf. Maksudnya jumlah huruf, ada berapa huruf dalam ni. Inilah yang kamu kena faham. Okey. Jadi cikgu buat pula satu soalan lain. Ni soalan A.
Ini adalah soalan 2. Okey, cikgu pergi kepada soalan 2. 1, 2, 3, 4, 5, 1. 2. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Dekat sini cikgu nak pergi kepada mendapatkan nilai kebarangkalian untuk nombor 2. Okey, bila cikgu nak mendapatkan kebarangkalian untuk mendapatkan nombor 2, kita kira dulu berapa nombor 2 dalam set tu. 1, 2, ada 2. Maksudnya cikgu tulis 2. Sebab apa? Sebab bilangan nombor 2 dalam set ni, dalam jumlah ni ada 2. Kemudian belah bawah tu adalah jumlah nombor dalam tu. Macam mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Maksudnya jawapan dia adalah 2/7. Boleh faham ke semua? Boleh, Jelas? cikgu. Okey. Jadi ini cara nak dapatkan kebarangkalian. Ini cara nak dapatkan kebarangkalian. Kamu jangan tanya kenapa dia 3/7, kenapa 2/7. Sebab ramai yang tanya cikgu kenapa dia ni per ni, 7/10. Kenapa ni? Tak faham. Ini je. Ini je sebenarnya yang kita gunakan. Habis untuk yang kita cara mendapatkan nilai kebarangkalian ni, cara mengira mendapat kebarangkalian. Okey, yang ni kamu kena ingat. Ada ramai dah orang dah tahu, ada ramai juga orang tak tahu. Okey, habis dekat situ. Jadi kita pergi pula kepada form 4. Cikgu buka buku teks. Alamak. Okey, cikgu buka buku teks. Jadi ini buku teks kita. Kenapa pula dia tunjuk gambar lelaki ni main bola ni? Tapi tak apalah, nanti cikgu pergi. Okey, jadi kebarangkalian tentang peristiwa bergabung ni, kita pergi kepada 9.1. Cikgu terangkan dekat kamu apa maksud peristiwa bergabung. Okey. Jadi peristiwa bergabung ni semua nota tau. Cikgu bagi nota. Jadi kamu tinggal salin je hari ni. Peristiwa bergabung, peristiwa bergabung, apa yang dimaksudkan? Maksudnya kita tengah dalam satu kondisi mendapatkan sesuatu kebarangkalian lebih daripada satu. Maksudnya apa? Maksudnya ada lebih dari satu peristiwa. Ada lebih daripada satu peristiwa. Itu yang dimaksudkan dengan peristiwa bergabung. Sebagai contoh, cikgu suka ambil contoh dadu dengan kita ambil contoh dadu dengan duit shilling. Okey. Kalau kita belajar masa form 2, kita bercakap tentang okey, bila kita baling dadu, berapakah kebarangkalian untuk cikgu dapat nombor 1 dalam dadu? Okey, nombor 1 kan ada 1. Okey, jadi dekat sini kebarangkalian dia ada 1/6 sahaja. Jadi ini dikira sebagai satu peristiwa. Okey, jadi peristiwa bergabung tu apa? Ingat tau, kalau kamu jumpa peristiwa bergabung, kamu kena check. Dia mesti ada lebih daripada satu peristiwa. Jadi dekat sini cikgu baling lagi sebiji dadu. Kalau kamu pening tak apa, cikgu gantikan dadu ni dengan duit shilling. Okey, ni. Ni duit shilling. Ini adalah dadu. Salin tahu? Ini adalah duit shilling. Okey. Ini adalah duit shilling. Jadi duit shilling ni kebarangkalian kita nak dapat gambar dengan belah belakang tu adalah nombor. Jadi duit shilling ni contoh cikgu nak gambar saja 1/6. Ini adalah peristiwa kedua. Yang tadi tu apa? Bukan peristiwa 1, peristiwa pertama. Peristiwa pertama. Okey, peristiwa pertama. Jadi semua tentang tingkatan 4 dia ada lebih daripada satu peristiwa. Tak kisahlah dadu dengan duit shilling ke, apa-apa keadaan. Maksudnya kamu kena cari apa tu peristiwa.
Peristiwa dia apa yang pertama, peristiwa kedua bercakap tentang apa. Jelas ke semua dekat sini? Boleh faham? Alamak. Okey, bagus. Okey, jadi bawah peristiwa bergabung ni, cikgu tak hurai banyak dah. Cikgu tak hurai banyak dah. Okey. Jadi dalam peristiwa bergabung, kita pergi kepada ada dua benda. Ada dua benda. Peristiwa bergabung ni ada dua benda. Ada dua benda. Yang pertama, okey, yang pertama adalah mendapatkan jumlah sampel. Mendapatkan jumlah sampel. Jumlah sampel tu apa? Cikgu dah terang dah sebelum ni. Jumlah sampel dekat sini adalah kemungkinan jawapan. Kemungkinan jawapan. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok. Cikgu tunjuk contoh. Cikgu tunjuk contoh. Okey. Jadi mendapatkan jumlah sampel dekat sini maksudnya adalah kita bayangkan ada sebiji dadu. Kita bayangkan tadi kan sebiji dadu. 1, 2, 3. Okey, peristiwa pertama bercakap tentang dadu. Dadu ada 6 permukaan. Ada 6 permukaan. Jadi dekat dadu ada apa? Ada nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Dia macam ni tau nombor 5. Dan akhir sekali nombor 6. Ada 6 permukaan dekat situ. Okey, habis dekat situ. Kemudian kita bergabung. Kita bergabung dengan apa? Kan tadi cikgu cakap tentang duit shilling. Okey, kita bergabung dengan duit shilling. Okey, ini muka, ini gambar. Okey, jadi dalam peristiwa duit shilling ni, dia ada 2 permukaan. Tengok betul-betul tau. Fokus. Okey, jadi permukaan yang pertama tentang muka ataupun gambar. 1. Okey, kemudian gambar. Silap nombor. 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 Iaitu ada 2 permukaan. Okey, habis dekat situ. Macam mana nak dapatkan jumlah sampel? Jumlah sampel adalah formula dia NS sama dengan NA darab NB. A dikira sebagai peristiwa pertama, B dikira sebagai peristiwa kedua. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey, baik. Jadi, tengok tau. Okey, jadi untuk dadu ataupun untuk dadu kita bercakap tentang A, peristiwa pertama, B, peristiwa kedua. Macam mana cikgu nak dapatkan? Macam mana cikgu nak dapatkan jumlah sampel? Ambil sahaja kalau dadu dia ada 6 permukaan. NS sama dengan NA. NA kita berapa? Ada 6. Maksudnya jumlah dia ada 6 permukaan. Jadi kita gantikan NA darab dengan NB. Okey, NS cikgu adalah NA 6. Kita masukkan 6 darab NB. NB cikgu 2. Jadi dekat situ kita dapat 6 darab 2 adalah 12. Ini yang dimaksudkan jumlah sampel. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh faham ke? Boleh, cikgu. Boleh, cikgu. Okey, baik. Ini adalah tentang jumlah sampel. Ini adalah tentang jumlah sampel. Habis dekat sini. Kalau tak sempat salin, setiap kali cikgu habis terang, ambil gambar. Okey, cikgu pergi pula kepada yang seterusnya. Di bawah peristiwa bergabung, selepas daripada jumlah sampel, cikgu pergi kepada yang seterusnya. Okey. Di bawah peristiwa bergabung, kita pergi kepada muka surat yang seterusnya. Kita pergi kepada muka surat yang seterusnya. Kita nak mendapatkan sampel. Mendapatkan sampel. Sampel.
Tadi kita nak jumlah sampel. N ni. Apa maksud N? N ni adalah bilangan sampel. Jadi bilangan jawapan dia adalah 12. Apa yang 12 dekat sini? Okey, cikgu tunjuk. Okey, sampel jawapan. Sampel ni adalah tentang maklumat jawapan. Sampel jawapan ataupun kita punya apa yang kita dapat. Okey, tengok. Okey, kita pergi kepada dadu. Kita pergi kepada dadu. Dadu ada 6 permukaan. Okey, 6 permukaan. Permukaan pertama nombor 1. Permukaan kedua nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 dan nombor 6. Okey, lepas tu kita pergi pula ni tentang dadu. Okey, kemudian peristiwa gabungan kita adalah dadu dan duit shilling. Ini muka dia, ini adalah huruf nombor dia. Okey, ini adalah duit shilling. Okey. Jadi duit shilling dia ada 2 permukaan. Cikgu buat G untuk gambar, dan cikgu buat N untuk nombor. Mana ada duit shilling nombor je dua-dua? Duit shilling adik kamu lah tu. Duit shilling semua dalam dunia ni ada gambar dengan nombor. Okey. Jadi masing-masing fokus. Masing-masing fokus. Memang hari ni cikgu nak habiskan terus. Okey. Jadi nak dapatkan sampel ni macam mana? Nak dapatkan sampel kamu buat macam macam ni. Okey. G pergi ke setiap nombor. G pergi ke setiap nombor. 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 Jadi sampel S untuk jawapan mesti ditulis dalam keadaan tata tanda set. Buka kurungan. Buka kurungan. G pergi kepada 1. Tak payahlah. Sorry. Cikgu tak nak G pergi kepada 1. Cikgu tak nak kamu pening. Okey, kita pergi 1 pergi kepada G, 2 pergi kepada G, 3 pergi kepada G, 4 pergi kepada G, 5 pergi kepada G, 6 pergi kepada G. Kenapa? Sebab ini adalah A, peristiwa pertama. Ini adalah peristiwa pertama. Kemudian kita bercakap pula tentang duit shilling. B, ini adalah peristiwa kedua. Cikgu tulis kat situ. Okey, jadi untuk mendapatkan sampel ni macam mana? Okey, sampel ditulis dalam keadaan X, Y. Ataupun cikgu ubah X, Y sebagai A, B. A adalah tentang peristiwa pertama. B adalah tentang peristiwa kedua. Peristiwa kedua. Okey, jadi kita tengok S. Cikgu ajar kamu cara nak dapatkan jumlah sampel. Okey. 1 pergi kepada G. 1, G. Apa maksud dia? Masa kita baling dadu, dapat nombor 1. Masa kita baling duit shilling, kita dapat gambar. Tu maksud dia. Dan cikgu teruskan 2, 3, 4, 5, 6 pergi kepada 2 pergi kepada gambar. Lepas tu 3 pergi kepada gambar. 4 pergi kepada gambar. 5 pergi kepada gambar. 6 pergi kepada gambar. Okey, habis dekat gambar. Lepas tu cikgu pergi pula kepada 1 pergi kepada N. Maksudnya 1, N. Peristiwa pertama dapat dadu tu jatuh dekat nombor 1. Dan dekat duit shilling tu dia jatuh dekat N. Dia jatuh dekat nombor. Tu maksud dia. Okey, jadi cikgu teruskan. 2 pergi kat N. 3 pergi dekat N. 4 pergi dekat N. 5 pergi dekat N. 6 pergi dekat N. Lepas tu cikgu tutup. Ini adalah jawapan daripada peristiwa kita. Orang kata mungkin masa tu kamu ambil dadu, kamu baling jatuh dekat nombor 2. Kamu tengok, oh ada 2 dekat sini, ada 2 dekat sini. Kamu baling pula duit shilling tu jatuh dekat gambar. Oh ada dekat sini. Jadi inilah jawapan kamu. Okey, ini cara nak dapatkan sampel. 1 pergi kat sini, dia macam apa orang kata garis lurus. Okey, jelas ke semua? Boleh faham?
Nak dengar suara sikit? Boleh faham ke? Boleh. Okey, baik. Okey, apa kaitan jumlah sampel dengan sampel? Kalau jumlah sampel kita dapat 12 ni je. 12 ni apa? 12 ni lah sampel dia. 12 tu adalah total dia punya sampel. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maksudnya ada 12 kemungkinan jawapan yang kamu boleh dapat selepas kamu baling dadu dengan baling duit shilling tu. Jelas ke? Boleh faham? Boleh, Cik. Tak dengar suara. Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey. Boleh. Ini adalah tentang sampel. Okey. Habis dekat situ. Jadi daripada jumlah sampel ke sampel, seterusnya cikgu nak ajar kamu yang ketiga. Cara nak dapatkan kebarangkalian. Cara nak dapatkan kebarangkalian. Okey, cikgu ajar kamu pula. Okey. Jadi masing-masing tengok kepada yang ketiga. Cara mendapatkan kebarangkalian. Kebarangkalian. Kita pakai contoh yang sama. Dadu dengan duit shilling. Dadu dengan duit shilling. Okey. Jadi dekat dadu macam biasa ada 6 permukaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Okey, kemudian ni peristiwa pertama. Peristiwa kedua, kita bercakap tentang duit shilling. Duit shilling. Duit shilling ada 2. Satu tentang G, gambar. Gambar. Satu lagi tentang N, nombor. Okey. Cara nak dapatkan kebarangkalian ni selalunya soalan dah bagi dah. Soalan akan bagi dekat dadu soalan nak dapat nombor 6. Dan dekat duit shilling, soalan nak kita dapatkan tentang gambar. Okey. Jadi cara cari kebarangkalian dia. Ini tentang cara dapatkan kebarangkalian tau. Okey. Peristiwa A, kebarangkalian dia adalah tentang dadu. Jadi, bila cikgu bercakap tentang nombor 6, ada berapa nombor 6 dekat sini? Ada 1 sahaja nombor 6. Per dengan 6. Kenapa ada 6? 6 dekat bawah dikira sebagai jumlah nombor. Jumlah nombor pada dadu. 1 tu apa? 1 tu adalah bahagian nombor 6. Jangan confuse tu. Jadi, kebarangkalian untuk cikgu dapatkan nombor 6 pada dadu adalah 1/6. Kemudian kita pergi kepada B. Maksudnya peristiwa kedua. Kebarangkalian untuk cikgu dapatkan gambar adalah 1/2. Kenapa 1? 1 sahaja bahagian gambar. Kenapa 2? Ada 2 bahagian pada duit shilling. Jadi untuk kita dapatkan gambar adalah 1/2. Ini tentang dadu. Ini tentang gambar. Ini adalah tentang duit shilling, duit shilling. Okey. Jadi sekarang kita nak kebarangkalian dua-dua peristiwa. Jadi bila kita nak kebarangkalian peristiwa, kalau kita nak dadu sahaja jawapan dia 1/6. Kalau kita nak duit shilling sahaja jawapan dia 1/2. Jadi dekat sini formula dia bila kita nak dadu dan duit shilling, berapa kebarangkalian dia? A darab dengan B adalah 1/6 darab 1/2. Jadi kita dapat berapa? 1 darab 1 atas darab atas 1. 6 darab 2. 6 darab 2 bawah darab bawah kita dapat 12.
Jadi kebarangkalian untuk kita dapatkan nombor 6 pada peristiwa A dan kebarangkalian untuk mendapatkan gambar pada peristiwa B adalah 1/12. Jelas ke semua? Boleh faham? Alamak. Boleh. Okey, Boleh. baik. Betul ke 1/12? Kita cek balik dekat kita punya sampel. Yang kita dapat 6 dan 6G, 6 dengan G ni, 6 dengan G dekat sini ada satu sahaja 6G. Kalau kamu dapat satu sahaja, maksudnya satu daripada berapa? Jumlah dia 12. Jadi sebab itulah jawapan dia 1/12. Nampak tak dia punya, boleh relate tak tiga-tiga ni? Boleh jelas ke semua? Boleh cikgu. Alamak. Okey boleh. Boleh. Ani Sofia boleh Ani Sofia? Boleh cikgu. Okey, habis. Okey, jadi habis dekat situ, habis dekat situ dah pukul 9:05, cikgu pergi kepada peristiwa bersandar dan peristiwa tidak bersandar. Okey, jadi masing-masing pergi kepada jenis peristiwa pula. Peristiwa. Okey, peristiwa bersandar. Peristiwa bersandar, silap. Cikgu pergi kepada peristiwa, tak apalah, bersandar dan tidak bersandar. Okey, kita bercakap tentang apa orang kata peristiwa gabungan. Okey, jadi dekat sini cikgu bagi A adalah tentang peristiwa pertama. A adalah tentang peristiwa pertama. B adalah tentang peristiwa kedua. Peristiwa kedua. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Bersandar bermaksud A memberi kesan, memberi kesan kepada B. Ini highlight dia. Dia bagi kesan kepada B. Itu highlight dia. Manakala tak bersandar, A adalah tidak memberi kesan kepada B. Okey. Jadi masing-masing cikgu akan jelaskan apa itu peristiwa bersandar dengan apa itu peristiwa tidak bersandar. Apa maksud tidak memberi kesan? Kita pergi dulu kepada tidak bersandar. Okey, kita balik kepada dadu dengan duit shilling. Kita berbalik kepada dadu dan duit shilling. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat sini. Okey. Cikgu pergi kepada inilah contoh baru. Okey. Tidak bersandar. Okey, tidak bersandar. Tidak bersandar. Tidak bersandar bermaksud apabila cikgu baling dadu, cikgu baling dadu, kita ambil kepada 2 biji dadu. 2 biji dadu. Okey, tengok ni. Okey, jadi dadu pertama, dadu pertama cikgu balinglah. Cikgu baling. Dadu kedua pun cikgu baling. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Banyak sangatlah pula dadu ni. Okey. Jadi bila cikgu nak dapatkan peristiwa tak bersandar apabila dadu pertama dan dadu kedua, contoh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jadi tak bersandar bermaksud dadu pertama soalan nak kita dah dapat nombor 6. Manakala dadu kedua
kita dapat juga nombor 6. Kita dapat juga nombor 6. Jadi dekat sini apabila peristiwa pertama, dadu pertama dan dadu kedua ni, dia tak bagi kesan apa-apa pun. Dia tak bagi kesan apa-apa pun. Pada peristiwa kedua. Okey, penjelasan yang lebih dalam. Okey, tengok ni Kalau soalan tu bercakap tentang kira kebarangkalian tengok tahu kebarangkalian mendapatkan nombor genap. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Okey, cikgu nak dapatkan nombor genap dekat sini Cikgu nak dapatkan nombor genap dekat sini. Masa cikgu baling dadu pertama, cikgu dapat nombor 6. Jadi kebarangkalian untuk cikgu dah dapatkan nombor genap dekat sini, ada berapa nombor genap? 1, 2, 3. 3. Ada berapa jumlah peristiwa? Ada berapa jumlah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia 3/6. Okey, dadu kedua cikgu nak dapatkan nombor genap. Nombor genap dekat dadu kedua cikgu adalah sama 3/6. Jadi dia tak kacau pun. Dia tak kacau pun. Jadi dekat sini kita panggil dia tidak bersandar. Maksudnya cikgu dapatlah nombor berapa pun dekat dadu pertama, peristiwa dekat dadu kedua tak berubah juga. Okey. Jadi cikgu pergi pula kepada peristiwa bersandar. Maksudnya ni macam tadilah. Ni macam tadi. Untuk cikgu dapatkan nombor genap, kira kebarangkalian untuk cikgu dapatkan nombor genap. Okey. Kebarangkalian untuk cikgu mendapatkan nombor genap pada A adalah 3/6. Kebarangkalian untuk cikgu dapatkan dadu kedua nombor genap adalah 3/6 juga. Jadi kebarangkalian dia dikira dalam keadaan 3/6 darab 3/6. Okey. Jadi jawapan dia yang kita dapat dekat sini adalah 3 darab 3, 9. 6 darab 6, kita dapat 36. Jadi 9/36, kita boleh kecilkan, kita akan dapat 1/4. Maksudnya apa? Kita kira macam tadi. Kira macam tadi. Iaitu kita ambil A dengan B macam biasa. Boleh faham ke semua? Jelas ke? Jelas. Bukan tambah ke cikgu? Darab. Dia darab. Dia darab. Faham ke Amar? Tak, ini contoh cikgu. Darab. Oh, okey. Okey. Jadi dekat sini cikgu pergi pula. Cikgu nak bagi kamu nampak perbezaan tak bersandar dengan bersandar. Maksudnya dekat sini, dekat B pun boleh dapat 3/6 juga. Okey. Jadi cikgu pergi pula kepada peristiwa bersandar. Ada soalan tanya je tau. Ada soalan tanya je. Okey. Jadi kita pergi kepada peristiwa bersandar. Dekat sini cikgu ada 2 biji dadu juga. 2 biji dadu. Cikgu ambil contoh yang sama je. Okey. 2 biji dadu kalau dia bersandar, dia ada satu ayat yang dia bercakap tentang tanpa pemulangan. Dia bercakap tentang tanpa pemulangan. Okey. Sebagai contoh ataupun apa-apa ayat yang sama maksud dengan tanpa pemulangan tu. Okey, kita pergi kepada A, dadu yang pertama. Dadu yang pertama. Dadu pertama ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kita pergi pula kepada B, dadu yang kedua. Dadu A. Lepas tu dadu B. Okey, dadu B pun ada 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jadi masing-masing boleh tengok.
Okey, soalan dia akan berbunyi tanpa pengulangan. Okey, kira kebarang kalian untuk mendapatkan nombor genap. Sama juga mendapatkan nombor genap. Okey, kira kebarang kalian untuk mendapatkan nombor genap. Lepas ni dia cakap apa? Tanpa pengulangan. Pengulangan tu apa? Okey, tanpa pengulangan ni macam ni. Contoh, dekat dadu A, cikgu dah dapat nombor 6. Cikgu tak boleh ulang balik untuk dapatkan nombor 6 di jawapan nombor 2. Jadi masing-masing boleh tengok sini. Masa cikgu baling dadu A, kebarang kalian untuk cikgu dapatkan nombor genap adalah 2, 4, 6. Kebarang kalian dia adalah sama 3/6. Jadi bila cikgu dah baling dadu, cikgu dapat nombor 6. Bila cikgu dah dapat nombor 6, masing-masing boleh tengok tau. Bila cikgu dah dapatkan nombor 6, cikgu dah tak boleh pakai dah nombor 6, cikgu tak boleh pakai dah nombor 6 dekat dadu B. Itu yang dimaksudkan dengan tanpa pengulangan. Ulang ke, dia pulang ke. Jadi bila cikgu dia dah ada cakap apa? Jadi disebabkan cikgu tak boleh ulang balik untuk dapatkan nombor 6 dekat dadu B, untuk mendapatkan nombor genap. Kat dadu A nombor genap dia, untuk dia punya nombor genap dia 3/6. 3/6. Tapi dekat dadu B, adalah kebarang kalian untuk mendapatkan nombor genap dia dah berubah. Dia jadi berapa? Okey, 2, 4. Ada 2 sahaja. Jadi dekat sini 2 per berapa? Ada 5 sahaja nombor. 2/5. Jadi dekat B cikgu adalah cikgu dapat 2/5. Jadi peristiwa A telah memberi kesan kepada nilai kebarang kalian di peristiwa B. Boleh faham ke? Jelas ke? Boleh. Okey. Jelas. Boleh. Ni tahu. Jadi daripada 3/6 tiba-tiba dia jadi 2/6. Nilai dia tu dah berubah. Sebab apa? Sebab ada ayat yang mention tentang tak boleh ulang balik, tak boleh letak balik. Jadi sebab itulah dia dikira sebagai peristiwa bersandar. Peristiwa bersandar. Kita bawa je A tu pergi ke tempat lain, jadi B tu akan terkesan. Habis peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Jadi kalau kita pergi kepada dadu dengan duit shilling ni, rasa-rasa ni peristiwa bersandar ke tidak bersandar? Bersandar. Ya, jawapan dia adalah tidak bersandar. Kenapa? Nilai dekat A tak efek pun nilai pada duit shilling 1/2 ni. Dia tak efek, dia tak bagi kesan pun. Okey, memang 1/2 duit shilling dia untuk mendapatkan gambar tetap 1/2. Untuk dapatkan N tetap 1/2. Maksudnya dekat dadu dia tak bagi kesan pun pada duit shilling. Jadi ini dikira sebagai peristiwa tidak bersandar. Kalau dia bersandar macam mana? Dia ada, macam cikgu bagi tips tadi. Dia ada bagi tahu tentang tanpa pengulangan ataupun tanpa yang membawa maksud yang sama. Okey, habis. Okey, jadi kita dekat sini bila dia ada tidak bersandar, bila dia ada bersandar, bila dia ada tidak bersandar, dekat situlah munculnya gambar rajah pokok. Sebab apa? Sebab gambar rajah pokok, kita pergi kepada gambar rajah pokok. Gambar
rajah pokok. Gambar rajah pokok dekat sini dikhaskan untuk menyelesaikan masalah peristiwa bersandar. Macam mana nak tahu peristiwa bersandar? Dia ada satu ayat dia bercakap tentang tanpa pengulangan ataupun sebagainya. Okey. Jadi, jelas ke setakat ni? Boleh faham? Boleh cikgu pergi kepada gambar rajah pokok pula? Boleh, cikgu. Okey. Baik. Masing-masing boleh tengok kat depan. Cikgu ada masa sikit je lagi ni. Cikgu ada masa sikit je lagi ni. Okey. Jadi, cikgu dekat sini semua soalan cikgu create untuk kamu faham. Kita ambil soalan mudah-mudah je. Okey. Jadi, masing-masing boleh tengok dekat sini. Cikgu ada satu buah kotak. Cikgu ada satu kotak. Okey. Cikgu ada satu kotak. Okey. Jadi, masing-masing boleh tengok. Ni kotak. Ini adalah kotak. Satu je tahu kotak cikgu. Dalam kotak cikgu ada biji bola. Ada bola. Okey. Dalam kotak cikgu ada bola. Dalam kotak cikgu ni ada 2 jenis warna. 4 bola merah dan 3 bola biru. Okey, masing-masing boleh tengok. Cikgu bagi soalan. Okey. Cari kebarang kalian. Cari kebarang kalian untuk mendapatkan, cikgu ulang tu ni tau, mendapatkan bola merah pada peristiwa yang pertama, iaitu cikgu cakap tentang peristiwa A lah. Bola merah pada mendapatkan bola merah pada peristiwa pertama. Peristiwa pertama, cikgu tulis tahu ni tau. Pertama iaitu A, dan cikgu nak dapatkan pula bola merah pada peristiwa B. Dekat sini cikgu sambung ayat cikgu tanpa pengulangan. Okey, jadi masing-masing boleh tengok ni. Boleh tengok tau. Tak faham tanya. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Kita ada 4 biji bola merah. Okey, cari kebarang kalian untuk mendapatkan bola merah pada peristiwa pertama. Okey, peristiwa pertama. Masing-masing boleh tengok. Peristiwa pertama. Peristiwa pertama, cikgu nak dapatkan bola merah. Jadi, dekat sini masa cikgu nak cari peristiwa pertama ni, cikgu ada 2. Merah sama ada bila cikgu selup tangan cikgu, cikgu boleh dapat bola merah. Dan bila cikgu selup tangan cikgu, cikgu boleh dapat bola biru. Sebab apa? Sebab ada bola biru. Jadi peristiwa pertama kita nak bola merah. Jadi kebarang kalian untuk mendapatkan bola merah pada peristiwa pertama berapa? Okey, jumlah bola merah ada 4. Jadi 4. Per jumlah bola dalam kotak ni ada berapa? 4 tambah 3 kita dapat 7. Okey, itu kebarang kalian yang dapat bola merah. Biru. Okey, biru. Ada berapa bola biru? Ada 3. Jadi 3. Ada berapa jumlah bola biru? Ada 7. Okey. Jadi, kita pergi kepada peristiwa kedua. Peristiwa kedua. Tanpa pemulangan. Tanpa dipulangkan. Okey, dekat peristiwa pertama, untuk mendapatkan merah dan biru. Okey, jadi bila cikgu dah dapat merah dekat sini, maksudnya bola merah ada 4. Bila cikgu dah dapat, dah keluarkan tangan cikgu, cikgu tak letak balik bola tu.
Jadi tinggallah 3 sahaja bola merah. Bila cikgu keluarkan 3 sahaja bola, bila cikgu dah keluarkan 1 bola merah, jadi jumlah bola yang ada dalam kotak tu ada 6. Jadi untuk cikgu dapatkan merah dekat sini adalah 3/6. Manakala biru tetap 3, tetap ada 3 biji bola dan jumlah dalam kotak tu ada 6. Itu cara dia. Okey. Habis dekat situ. Habis dekat situ. Kemudian dekat belah bawah ni, tengok tahu. Dekat bawah ni. Okey, dekat belah bawah ni, cikgu assume dekat situ cikgu dapat bola biru. Jadi bila cikgu dah ambil 1 bola biru, dia akan jadi dekat sini 2/6. Kenapa 2? Sebab daripada 3 tadi tolak dengan 1. Kenapa 6? Daripada 7 tadi tolak dengan 1. Tetapi dekat bola merah ada 4. 4/6. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Okey ke? Boleh cikgu. Boleh. Okey, baik. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Bila cikgu nak merah, bila kita nak dapatkan bola merah dengan bola merah, maksudnya M. Peristiwa pertama adalah bola merah. Peristiwa kedua pun bola merah. Jadi dekat sini peristiwa pertama kita 4/7. Peristiwa kedua nak dapatkan bola merah 3/6. Jadi kita kena buat apa? Darab. Sebab tu kita pakai dekat sini gambar rajah pokok biar kita nampak perubahan kebarangkalian bagi sesuatu nombor. Lepas tu kamu dapatlah jawapan. 4 darab 3 dapat 12. 7 darab dengan 6 kita dapat 42. Boleh kecilkan 12 bahagi 42. Kita akan dapat 2/7. Cikgu boleh selesaikan merah dengan merah je ke? Dia kat sini dia tak kisah. Contoh. Contoh. Kamu nak dapat bola merah dengan biru. Bola pertama bola merah. Bola kedua bola biru. Kamu tengok. Bola merah kamu 4/7. 4/7. Bola biru dekat sini. Bola biru 3/6. Kan dia dah lain dekat situ. Okey, nak dapat lain lah cikgu. Nak dapatkan biru dulu baru merah. Bila nak dapatkan biru dulu, tengok 3/7 dekat sini. Lepas tu pergi kepada merah. Merah dekat sini 4/6. 4/6. Jadi dekat situlah. Sebab itulah dimunculkan gambar rajah pokok untuk selesaikan peristiwa bersandar. Sebab apa? Sebab nilai kebarangkalian dia berubah. Tadi merah dekat sini 4/7. Jadi dekat sini dia jadi 3/6. Tadi biru dekat sini 3/7. Jadi dekat sini dia jadi 2/6. Bukan biru tu sahaja berubah. Merah pun berubah 4/6. Dan biru 3/6. Jelas ke semua? Sebab itulah ada gambar rajah pokok. Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, habis. Okey. Jadi nak selesaikan kebarangkalian untuk peristiwa bersandar pakai gambar rajah pokok. Habis dekat situ. Penat cikgu. Okey. Jadi cikgu akan teruskan. Cikgu akan teruskan kepada masing-masing boleh tengok. Peristiwa saling eksklusif dan tidak eksklusif. Apa peristiwa eksklusif dan peristiwa tidak eksklusif? Masing-masing boleh tengok. Okey. Peristiwa dia terbahagi pula. Tadi bersandar dengan tak bersandar. Jadi sekarang kita terbahagi pula kepada 2 bahagian. Kita bahagi pula kepada 2 bahagian. Saling eksklusif. Saling eksklusif. Dan tidak saling eksklusif. Apa maksud peristiwa saling eksklusif dan tidak saling eksklusif ni? Okey. Jadi peristiwa saling eksklusif dan tidak saling eksklusif dimunculkan kenapa? Dimunculkan sebab ada peristiwa gabungan. Dia ada apa? Dia ada peristiwa yang bergabung. Peristiwa bergabung. Macam mana tu?
masing-masing boleh tengok dekat depan. Kalau cikgu cakap dia saling eksklusif, dia special, maksudnya dekat sini set A dengan set B, dia tak bergabung. Kalau cikgu cakap dia tidak saling eksklusif, maksudnya dia dikira sebagai ini A, ini B. Tetapi yang cikgu lorekkan dekat tengah ni, dia ada A bersilang dengan B. Itu kita panggil dia tidak saling eksklusif. Itu tak. Maksudnya, maksudnya, kita ada peristiwa bergabung dekat sini. Kita ada peristiwa bergabung. Sebagai contoh, cikgu bagi nama Ammah. Cikgu bagi nama Ammah. Kenapa ada bahagian peristiwa ni? Okey. Lepas tu cikgu bagi nama Bazil. Dan cikgu bagi nama Nisa. Okey. Ada Ammah, Bazil dengan Nisa. Okey, peristiwa saling eksklusif ni kita bercakap tentang suka makan apple dan anggur. Okey. Ammah ni dia suka makan apple. Bazil ni dia suka makan anggur. Tak ada masalah dekat sini. Bila tak ada masalah, jadi dekat sini kita bercakap tentang peristiwa eksklusif. Sebab apa? Sebab Ammah duduk sorang-sorang. Ini dikira sebagai set apple. Dan Bazil duduk sorang-sorang. Ini dikira sebagai set anggur. Masalah dia timbul apabila Nisa suka makan dua-dua. Jadi bila Nisa dia suka makan apple dan anggur, Nisa duduk dekat dua-dua bahagian. Jadi bila Nisa tu dia duduk dekat dua-dua bahagian, kita ada persilangan. Set ini set apple kita panggil Ammah sahaja duduk dekat sini. Set ni kita panggil set anggur, kita bagi Bazil sahaja duduk dekat sini. Tetapi bila Nisa dia suka makan dua-dua, kita bagi Nisa duduk dekat tengah-tengah. Itulah sebabnya ada saling eksklusif dan tidak saling eksklusif. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Follow ke ni? Cikgu risau je ni. Okey, cikgu harap kamu follow sempat salin nota daripada cikgu. Salin semua. Okey, cikgu pergi kepada saling eksklusif. Okey, kejap Okay. Ni penerangan dia banyak-banyak ni semua cikgu dah terangkan dekat situ. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Kalau kita panggil peristiwa saling eksklusif. Saling eksklusif. Ingat, eksklusif. 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 Jadi saling eksklusif dekat sini adalah apabila dia tak bergabung. Ini A, ini B. Jadi dia punya mendapatkan nilai kebarangkalian dia adalah P. Kebarangkalian dekat A tambah sahaja kebarangkalian dekat B. Ini formula dia. Ini dikira sebagai formula dia. Yang ni. Okey. Jadi itulah jawapan, itulah dia punya formula. P A bersatu dengan B. Kalau pening tak apa, nanti cikgu tunjuk kamu punya homework. Kamu punya homework tentang saling eksklusif dan tak saling eksklusif. Okey, kemudian kita pergi pula kepada tidak saling eksklusif. Tidak saling eksklusif. Tidak saling eksklusif dekat sini adalah apabila dia ada bergabung. Bila dia ada bergabung, ini A, ini B, tengah-tengah ni adalah A bersilang dengan B. Okey, jadi dia punya formula dia adalah
P dekat A tambah P dekat B tolak. Tolak. P A bersilang dengan B. Jadi jawapan yang dia nak sebenarnya kalau dia saling eksklusif, kita nak yang ni sahaja. Tapi kalau dia tidak saling eksklusif, dia nak yang ni je. Yang tengah-tengah tu kita tak nak. Sebab apa? Sebab kita tak nak ambil yang bergabung. Kita tak nak ambil yang dia bergabung. Itu maksud dia. Tidak saling eksklusif dan tidak saling eksklusif. Sampai sini jelas? Boleh faham? Boleh. Clarin boleh follow up lagi ke Clarin? Boleh cikgu. Okey, habis. Okey, jadi inilah yang panjang-panjang ni. Ini soalan ni kalau kamu pening ni pembuktian je. Okey. Jadi dekat sini nanti cikgu ajar kamu. Kita pergi kepada soalan homework lepas ni. Kita akan belajar cara nak selesaikan. Okey. Jadi ada lagi tak? Okey. Yang ni dia menggunakan apa gambar raja pokok je, sama je ni sama je. Okey, jadi masing-masing boleh tengok bagaimana anda menentukan kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa saling eksklusif dan tidak saling eksklusif. Dia sama saja. Sama je. Okey, nanti cikgu tunjuk dekat kamu punya homework. Cikgu tunjuk dekat kamu punya homework. Ini yang cikgu terang, Zalifah makan cendol, Maran makan cendol. Bazil ingat lagi tak makan cendol tu? Kita ingat dah. Okey. Amira ingat lagi tak Amira? Yang Amira tak tahulah Bazil tak datang, tak tahulah minggu lepas kan cuti di Papali dia tak datang. Okey, jadi aplikasi peristiwa bergabung ni kamu pakai semua yang cikgu ajar dari tadi. Semua yang cikgu ajar dari tadi. Itu je sebenarnya apa yang ada dalam bab ni. Okey. Jadi cikgu berehat sekejap. Cikgu berehat sekejap. Lepas ni kita pergi buat soalan homework. Kita buat soalan homework. Itu je. Itu je. Kalau peristiwa eksklusif dengan tak eksklusif, sekejap lagi cikgu selesaikan sebab cikgu tak bagi lagi kan contoh eksklusif dengan saling tidak eksklusif. Lepas ni cikgu akan bagi selesaikan. Sebab apa? Sebab tu soalan homework ada yang dah buat, ada yang dah hantar. Sorry sebab cikgu baca je kamu semua yang dah hantar kat cikgu. Ada lebih kurang 10 orang. Okey. Jadi masa cikgu semak kadang-kadang ada yang tersilap sikit. Macam mana ni payah nak edit dekat WhatsApp. Okey, habis cikgu sambung penerangan cikgu. Adila ada kat sini lagi tak? Hilang tak? Cikgu. Ada. Okey, Adila follow ke daripada awal sampai habis? Follow. Yang tadi. Okey. Nanti semua orang kena salin. Buka balik rakaman ni, salin apa yang cikgu tulis. Cikgu dah buat rumusan dah. Buat rumusan dah. Okey, yang ni cikgu dah bagi contoh, ni cikgu dah bagi contoh, ni dah bagi contoh, ni ada contoh dia, ni ada contoh dia, ni ada contoh dia, ini ada contoh dia. Bersandar dan tak bersandar ada contoh dia. Okey, kita pergi pula kepada saling eksklusif dan tak saling eksklusif. Cikgu akan selesaikan homework untuk saling eksklusif dan tak saling eksklusif. Homework ni nak dapat kat mana? Dekat WhatsApp kamu. Okey, jadi ini homework kita. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Masing-masing boleh tengok di hadapan. Okey, jadi satu, cikgu jawab soalan homework untuk bagi kamu faham menyelesaikan peristiwa eksklusif ataupun tidak saling eksklusif. Okey, Bazil. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan nombor 1. Boleh tengok kepada soalan nombor 1. Okey, tengok.
Satu nombor dipilih daripada rawak daripada set H. H ni integer apa? Kosong. X lagi kecil daripada 15. Kita cari dulu. Kita cari dulu set H. Set H. Kenapa kita kena cari set H? Set H dikira sebagai dia punya set semesta. Semesta. Okey, jadi dekat set H, tengok dia cakap apa? Kat sini dia cakap kosong lagi kecil daripada X. Bila dia tengok ni tau. Aku tunjuk Okey, kalau dia tak ada simbol sama dengan belah bawah, maksudnya kita tak ambil kosong tu. Kita mula dengan nombor 1. Jadi X tu makin besar. Sebab apa? Sebab X ni yang terbuka tu menghadap X. Jadi dia makin besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nak besar sampai mana ni? Okey, kita tengok pula syarat yang kedua. Syarat kedua, X tu lagi kecil dan sama dengan 15. Jadi kita tak boleh lebih daripada 15. Tak boleh 16, tak boleh 17. Jadi X ni boleh membesar sampai 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sahaja. Okey, itu adalah set semesta ya. Okey, jadi masing-masing boleh tengok W, X, Y, Z. Okey, kita pergi kepada W. Kita pergi kepada set W. W gandaan 4. Gandaan 4. Gandaan bermaksud sifir 4. Sifir 4 apa? 4. Lepas tu 4 darab 1, 4. 4 darab 2, 8. 4 darab 3, 12. 4 darab 4, 16. Tapi disebabkan kita punya set semesta sampai 15 sahaja, jadi 16 tak perlu ditulis. Jadi cikgu padam 16, cikgu akan dapat 4, 8, 12. Habis dekat W. Okey, kemudian X. Kita pergi kepada X. X tu apa? Faktor bagi 6. Ada orang tak tahu cara cari faktor bagi 6. Ambil je nombor 6. Bahagi sampai 1 sampai 10. 6 bahagi 1 dapat 6. 6 bahagi 2 dapat 3. 6 bahagi 3 dapat 2. 6 bahagi 4 dapat perpuluhan. Jadi kamu berhenti kat sini. Selalunya kalau ada dah bersilang dekat sini, maksudnya 2, 3, 3, 2, dia berhenti dekat situ. Jadi apa dia punya set W ni? Faktor bagi 6. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6 sahaja. Cara nak cari faktor siapa tak tahu bagi tahu cikgu. Okey, Y mendapatkan kuasa 2 sempurna yang lebih besar daripada 5. Okey. Masing-masing boleh tengok. Bila kita nak kuasa 2 sempurna, kita kena faham dulu kuasa 2 sempurna. Kuasa 2 sempurna ni nombor dia apa? Nombor dia adalah bila kamu tekan 2 darab 2, kita dapat 4. Maksudnya 2 ni adalah 4 ni adalah kuasa 2 sempurna. Okey. Lepas tu 3 darab 3, kita dapat 9. Maksudnya 9 ni kuasa 2 sempurna. Lepas tu 4 darab 4, kita dapat 16. Maksudnya 16 ni kuasa 2 sempurna. Lepas tu 5 darab 5, kita dapat 25. Maksudnya 25 tu adalah kuasa 2 sempurna. Itu je cara nak cari kuasa 2 sempurna. Jadi bila dia kata lebih besar daripada 5, 4 tak boleh ambil. Jadi bila kita ada nombor 25 dekat sini, limit kita sampai 15 saja. Jadi 25 tak boleh ambil. Jadi dekat sini kita dapat 9,16. Habis dekat Y. Y tu apa? Y tu adalah kuasa 2 sempurna.
Itulah kuasa 2 sempurna. Jangan nanti dah form 5 tak tahu lagi. Okey, jadi Z. Z. Mendapat nombor ganjil lagi besar daripada 5. Maksudnya mula dekat sini. Nombor diselang-seli dengan ganjil. Ni cikgu padam tahu. Ganjil genap, ganjil genap. Mana cikgu tahu? Okey, cikgu tahulah. Okey. Jadi kat sini contohlah. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nombor yang pertama genap, genap, genap. Lepas tu yang warna biru ganjil, ganjil, ganjil. Ingat susunan nombor selang-seli genap, ganjil, genap, ganjil. Jadi bila dia nak ganjil, jadi dan lebih besar daripada 5, kita mula daripada sini. 6. 6 genap, 7 ganjil. 8 genap, 9 ganjil. 10 genap, 11 ganjil. 13 ganjil. Dan akhir sekali 15 ganjil. Itu cara dia nombor ganjil dan nombor genap. Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, baik. Ya. Nak tanya, Tanya. kenapa yang bahagian Y tu dia 9 dengan 16? Dia Baja jumpa apa? Saya jumpa 9 je sebabkan yang bahagian tu kan dia Oh, sorry. 16 tu cikgu tersilap. Sorry. Terima kasih Bazil. Okey, terima kasih Bazil dah betulkan cikgu. Betul lah. Betul lah 16 tu tak ada. Sebab apa? Sebab limit dia sampai 15 sahaja. Sorry Bazil. Terima kasih. Okey, jadi terima kasih Bazil. sama-sama Okey. Cik. Okey, jadi sekarang ni ada peristiwa bergabung. Masing-masing boleh tengok di hadapan. Masing-masing boleh tengok di hadapan. Dia sebenarnya tak payah pun nak buat set-set ni. Dia tak payah pun nak buat set-set ni. Jadi cikgu akan tunjukkan. Gandaan 4. Nombor untuk probability ataupun probability. Kebarangkalian untuk mendapatkan W adalah 4, 8, 12. Ada 3. Ada berapa nombor semua? Ada 15. 3/15. Kebarangkalian untuk dapatkan X tu apa? Untuk mendapatkan X pula 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ada berapa nombor? Ada 15. Kebarangkalian untuk mendapatkan 9. Ada 1 nombor. Ada berapa nak total semua? Ada 15. Kebarangkalian untuk Z. Untuk Z ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ada berapa nombor? Ada 15. Yang ni awal-awal tadi cikgu dah ajar. Sebab tu cikgu ajar ni dulu. Cikgu ajar macam mana dapat 3/15, 4/15, 1/15, 5/15. Itu cikgu ajar tu dulu. Okey, jadi kita tengok kepada soalan A. Soalan A, P, X atau Y. P maksudnya X atau Y. Jadi masing-masing boleh tengok. Bila cikgu silangkan X dengan Y. Bila cikgu silangkan X dengan Y. Okey. X dengan Y. Kita pergi kepada X dengan Y. Cikgu tak buat lagi gambar rajah dia. Okey. Tengok tahu. Okey. X dia apa? X dia cikgu keluarkan. X dia ada 1, 2, 3, 6. Okey. Lepas tu Y dia ada apa? Y dia adalah 9. Jadi dekat sini X dan Y dia tak bergabung. 1, 2, 3, 6 ini bahagian X. Y dekat sini ada 9 sahaja. Jadi jawapannya apa? Tengok balik formula yang cikgu bagi. Formula dia adalah bila kita nampak dia tidak saling eksklusif. Tidak saling eksklusif. Jadi bila tidak saling eksklusif, PX tambah PY. Jadi dekat sini PX kita berapa? Dekat sini cikgu dah cari 4/15. 4/15 tambah
9. Ada 1/15. Jadi dekat sini jawapannya apa? 5/15. Kita kecilkan, kita dapat 1/3. Itu maksud tidak saling eksklusif. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Okey, jadi dekat sini kalau kita pergi kepada X dengan Z, kita tengok ada tak nombor sama? Oh, tak ada. Jadi jalan kerja dia sama sahaja. Semua tidak saling eksklusif. W dengan Z. W 4, 8, 12. Mana ada 4, 8, 12 dia dekat sini? Jadi itulah contoh tidak saling eksklusif. Okey. Boleh faham ke semua setakat ni? Boleh cikgu. Boleh. Okey, bagus. Okey, sekarang kita pergi pula kepada cikgu bukan nak selesaikan semua tau kat sini sebab cikgu nak habiskan. Cikgu nak cari pula contoh yang ada cikgu nak cari contoh yang orang kata tidak saling eksklusif. Tengok kat depan. Okey. Extraordinary QB. Okey, jadi kita pergi pula kepada soalan soalan yang berikutnya. Masing-masing boleh tengok. Okey, tadi cikgu dah bagi contoh tidak saling eksklusif. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Set semesta kita dekat sini adalah extraordinary. Jadi cikgu tulis EX T R A O R D I. Oh, penat cikgu apa benda ni. Sekejap D I N A R Y. Okey, tu kita punya orang kata set semesta. Okey, B dekat sini adalah mendapatkan huruf vokal selain A. Jadi daripada extraordinary ni kamu kena cari mendapatkan huruf vokal. Huruf vokal tu kan A, E, I, O, U. Ini adalah huruf vokal. Selain daripada huruf ni dikira sebagai consonant. Peristiwa mendapatkan huruf vokal selain daripada A. Okey, kita ada E. Lepas tu tak nak. Ada O, ada I. Tak nak. Okey, jadi kita ada E, O, I sahaja. Jadi sampai sini cikgu harap jelas lah. Okey, jadi cikgu pergi kepada Q pula. Cikgu pergi kepada Q pula. Mendapatkan huruf vokal, kita kena kira semua. 1, 2, 3, 4, 5. Huruf vokal. Jadi E, A, O, I, A. Okey, habis dekat situ. Jadi dekat sini kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Okey, jadi cikgu kena padam ni. Okey, cikgu pergi pula kepada R. R ni apa? Mendapatkan huruf dari 8 huruf dari belakang. Apa benda tu? Okey, macam ni. Kamu kira lah. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Huruf dari belakang ada apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu maksudnya huruf dari belakang. Jadi R kita dekat sini, kita ada apa? E ada X. Okey, cikgu bulatkan X. Kamu tengoklah ada apa kat sini. Ada X. Lepas tu T tak ada, R tak ada, O tak ada, R tak ada, D tak ada, I tak ada, N tak ada, A tak ada Y. Jadi kita ada X dan Y sahaja. Itu R. Okey, lepas tu S. Mendapatkan huruf konsonan. Cikgu ambil satu je contoh. Cumanya cikgu nak bagi kamu faham cara nak keluarkan jawapan ni. Okey, mendapatkan huruf konsonan. Cikgu pergi pula kepada S. Tengok tau. Mendapatkan huruf konsonan selain daripada R. R ni cikgu patah. R ni cikgu pangkah dulu. R ni cikgu
R ni tak nak, A ni tak nak. Lepas tu I tak nak, O tak nak, A tak nak, E tak nak, R tak nak. Jadi kat sini kita ada X, kita ada T, ada X, ada T. Lepas tu R tak nak, A, O, R. Selain daripada huruf R tak nak, ada D. Lepas tu ada M. Dan akhir sekali ada Y. Okey, itu cara cikgu keluarkan BQRS. Okey, sekarang cikgu just nak carikan tadi cikgu tunjuk contoh. Tadi cikgu tunjuk contoh, kita panggil dia tidak saling eksklusif. Jadi dekat sini kita cuba cari yang ada eksklusif. Kita nak jawab soalan eksklusif. Macam mana tu saling eksklusif? Sorry. Ini saling eksklusif. Okey, ini saling eksklusif ni. Sorry. Ni saling eksklusif. Okey, cikgu tersilap tu. Okey, jadi dekat sini kita nak jawab pula kalau dia tidak saling eksklusif. Maksudnya apa? Ada persilangan. Ada persilangan. Mana ada persilangan dia? Okey, jadi tengok dekat depan Q dengan B ada. Okey, kita selesaikan P, Q atau B. Tengok ni cikgu keluarkan. Okey. Cikgu keluarkan Q tu dulu. Q dekat sini ada apa? Ada E, ada A, ada O, ada I, ada A. B dia ada apa? B dia dekat sini ada E, O, I. E, O, I. Okey. Jadi, mak dia ada semua dah pula. Okey. Jadi, dekat sini. Tengok sekejap cikgu nak cari. Q dengan R. R dengan S. Okey, jadi cikgu terus pergi kepada PQB. Okey, jadi dekat sini kita buat satu set. Okey, ini adalah set Q. Dan ini adalah set B. Cari mana bersilang dulu. E ada dekat belah bawah. O ada dekat belah bawah. I ada dekat belah bawah. Jadi, E, O, I ada dekat sini. Q tu ada apa? Ada A dengan A. Ada dua huruf A dekat sini. Dekat B tu tak ada. Jadi, masing-masing. Untuk dia punya jawapan dia dekat sini adalah kita tengok kepada formula kita. PA tambah PB tolak yang dia punya bersilang. Okey. Jadi masing-masing tengok. Kalau yang tadi kita boleh terus dapat. Sekarang ni kita tak terus dapat. Macam mana tu? Okey. Jadi jumlah keseluruhan. Ada E, X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok. Okey, jadi cikgu pergi kepada PQ tambah PB. Tak muat pula. Okey, tolak PQ bersilang dengan B. Yang ni adalah dia punya bersilang. Q bersilang dengan B. Okey, jadi masing-masing cikgu zoom out. Okey, tengok dekat depan cikgu selesaikan. Okey, PQ. PQ. PQ kita dekat sini. Okey, PQ kita dekat sini. Cikgu terus ambil adik 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 5. Per dengan 5. Per dengan jumlah dia ada 13. Tambah PB. PB kita ada apa? PB kita ada 3/13. Jadi 3/13. Tolak. Tolak apa yang bersilang dekat sini? Kita kira 1, 2, 3. Kita dapat 3/13. Jadi dekat sini kita terus 3/13 tolak 3/13. Jawapan dia adalah 5/13. Itu cara nak selesaikan tidak saling eksklusif. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas.
Boleh. Ke dah layu dah semua. Ada lagi setengah jam. Dari tadi cikgu cuba. Jadi habis dah. Habis dah penerangan cikgu. Dekat sini contoh cikgu dah bagi contoh. Dekat sini contoh pun cikgu dah bagi contoh. Jadi itulah apa yang ada dalam bab ni. Okey, cikgu rehat kejap. Okey, Aman, macam mana Aman? Boleh faham dah apa yang ada dalam bab ni? Boleh cikgu. Okey. Farid tu. Adila jelas ke Adila daripada tadi yang cikgu cakap tu? Jelas. Okey. Amir macam mana Amir? Okey ke Amir? Anis Sofia okey ke Anis Sofia? Okey, cikgu. Okey, ni cikgu nak tanya Danish macam mana? Okey ke? Okey. 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 Jadi masing-masing buka worksheet worksheet kebarangkalian mana ya ni? Kebarangkalian cikgu nak masing-masing boleh tengok dekat atas ni. Cikgu tak bagi tahu pun dia bab berapa. Cikgu tak bagi tahu pun dia bab berapa semua. Tapi macam pudar kan Okey, cikgu tak bagi tahu pun dia bab berapa semua. Cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan. Kita buat soalan lah kejap Yang ini untuk peristiwa eksklusif cikgu dah ada ajar. Kejap cikgu tunjuk. Peristiwa eksklusif cikgu dah ada ajar. Sekejap semua. Cikgu nak tengok apa lagi cikgu tak ada ajar. Ini sama je kebarangkalian sebuah telefon pintar yang dihasilkan oleh Kilang Jaya mengalami masalah paparan ialah 2/13. Adakah satu gambar raja pokok seterusnya hitung kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya sebuah telefon pintar yang dipilih mengalami masalah paparan. Okay, kejap semua. Aplikasi ni macam yang cikgu tunjuk dah tadi. Sebuah kotak. Okey, sebenarnya dah habis dah. Okey, tapi tak apa. Kita pergi kepada kita punya kebarangkalian. Kita punya kebarangkalian. Ini adalah bahagian okey, kita cuba jawab soalan B. Masing-masing boleh cuba buka muka surat 6. Buka muka surat 6. Kita pergi A dululah. Kita pergi A. Kita jawab A dengan B. Jadi nota-nota tu simpan elok-elok. Simpan elok-elok. Nanti nak jumpa lagi tahun depan. SPM masuk Okey, jadi sekarang kita masuk kepada sesi latihan. Cuba selesaikan soalan A. Clarin, setakat ni okey ke Clarin? Okey, cikgu. Konsonan tu selain A, E, I, O, U. Buat je dah siap ambil gambar hantar kat cikgu. Kita kena ada sesi latihan lah juga
Cikgu, Ya. yang Dewi tu, kan dia patutnya kalau dalam gambar Raja Pokok kan, dia 1/3. Lepas tu untuk yang bahagian kedua tu pula dia patutnya kurang 1. Tapi masalahnya sekarang ni, kalau dia masih ada 1 tu, dia jadi 1/2 ke masih 1/3 lagi? Alamak, tak kurang jelas lah bahasa suaranya. Again? Dia mula-mula 1/3 dekat pusingan nombor 1 tu. Ha. Lepas tu kat pusingan nombor 2 tu dia 1/3 juga ke? Ke dia jadi 1/2? Oh, dia tak kurang. Oh, dia tak kurang. Oh, yang bahagian Sarina tu pun tak kurang ke cikgu? Pemenang dapat ditentukan selepas 3 perlawanan. Mazin nak tanya dia kurang 1/3 ataupun tak? Oh, dia tak kurang. Dia tak kurang. Maksudnya 1/3 tu dah termasuk 3 perlawanan dah tu. Maksudnya Dewi ni menang 1 perlawanan je daripada 3 set tu. Okey. Sekejap. Okey, tak apa, cuba buat dulu. Nanti cikgu akan tunjuk jawapan dia. Ammar okey ke Ammar setakat ni? Boleh faham ke Ammar? Ammar Hadif ada? Boleh faham Boleh, Ammar cikgu. Hadif? Okey. Boleh. Nisa boleh buat tak soalan A? Entahlah. Nak try Okay, cikgu bagi masa 2 minit lagi. Tunggu rehat je tau. Ada soalan tanya dia.
Cikgu, Ya. tengok yang nombor 2. Oh ni. Ah, Mana? B. bukan atas. Atas. Hmm. Clarin, apa buat tak Clarin? Tidak. Okay, tak apa. Nisa dapat buat tak Nisa? Masih mencuba. Okay, tak apa. Danish, dapat tak Danish? Tak tahu. Okay, tak apa. Okey, dah dapat soalan. Si masa A je. Okey, cikgu soalan nombor 1 tu dia minta, oh, ini tajuk dia jatuh dekat sini, jatuh dekat aplikasi. 9.4, pandai. Dia jatuh dekat 9.4. 9.4 ni, 9.4 ni cara nak selesaikan ni macam dekat sini. Okey, tapi yang ni sama je macam ni, sama je. Sama je macam dekat sini. Yang soalan nombor 1 tu dia minta seorang pemenang atau siapa yang menang. Dia minta kebarangkalian seorang sahaja. Saya pening lah cikgu. Oh, jika. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat sini. Ya, cikgu akan selesaikan. Ini adalah bila kamu dapat soalan ini tentang aplikasi. Ya, ini tentang aplikasi. Jangan down. Ni aplikasi ni. Dia macam ibarat kamu kena gabungkan semua yang cikgu ajar tadi. Kamu kena gabungkan semua yang cikgu ajar tadi untuk selesaikan soalan-soalan yang diberikan. Okey. Jadi aplikasi ni habis dah aplikasi ni. Kita pergi kepada contohlah kita belajar cara membaling. Tadi semua teori. Jadi sekarang kita nak aplikasikan apa yang kita dah belajar. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan, cikgu akan selesaikan. Okey. Jadi Dewi dan Sarina. Dewi dan Sarina. Jangan down tau. Ini aplikasi. Aplikasi ni adalah kamu kena gabungkan semua-semua tu. Okey. Tengok Dewi dan Sarina bertanding dalam suatu perlawanan mempunyai 3 pusingan. Terus highlight dekat sini 3 pusingan. Okey. Peserta yang memenangi mana-mana 2 pertandingan. Kita nak bercakap tentang mana-mana 2 pertandingan ialah pemenang. Jadi kebarangkalian Dewi menang. Okey, jadi ada 2 orang dekat sini. Seorang tu Dewi, dan seorang lagi, mana lagi seorang Dewi. Kebarangkalian Dewi menang adalah, cikgu keluarkan maklumat 1/3. Manakala
kebarangkalian Sarina menang. Saya pening. Okey. Sarina menang. Bila Dewi menang 1/3, maknanya kebarangkalian untuk Sarina menang adalah 2/3. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Berdasarkan maklumat-maklumat ni, kita akan selesaikan. Okey, jadi kalau kita nak selesaikan macam ni, kita akan buat gambar rajah pokok. Kita akan buat gambar rajah pokok. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan keluarkan gambar rajah pokok. Okey, gambar rajah pokok boleh juga diaplikasikan kepada set ni, kepada soalan-soalan ni macam ni. Okey, kamu tengok dekat soalan ni. 1/3/3/3 dekat bawah. Ni macam ni je. Macam ni lah. Macam ni. Okey, 1/3 semua dia tak berubah. Maksudnya dia bukan tentang peristiwa bersandar dengan peristiwa tak bersandar. Tapi kita boleh pakai gambar rajah pokok juga. Jadi dia bukan kebarangkalian yang kita dah dapat tau. Okey, jadi kita kena cari. Okey, jadi cikgu buat dulu gambar rajah pokok dia. Cikgu buat dulu gambar rajah pokok dia. Okey, jadi sekarang gambar rajah pokok dia ada berapa pusingan? Dia ada 3 pusingan. Jadi gambar rajah pokok dia pusingan pertama. Pusingan pertama. Kemudian pusingan kedua. Pusingan kedua. Kemudian pusingan ketiga. Pusingan ketiga. Ini kita jatuh pada aplikasi kebarangkalian. Okey, 3 pusingan. Pusingan pertama, pusingan kedua, pusingan ketiga. Okey, ada orang tanya cikgu, kenapa dia macam ni cikgu? Bukan ke kita terus nampak yang Sarina menang? Okey, ya kita tahu Sarina menang. Cumanya set ke berapa Sarina tu menang? Okey. Jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Cikgu akan selesaikan mungkin satu soalan ni je cikgu selesaikan, lepas tu habis dah. Boleh ke fokus kejap nak dengar suara? Boleh ke? Boleh cikgu. Boleh. Okey. Jadi D cikgu buat D untuk Dewi, S untuk Sarina. Okey, jadi kita pergi kepada pusingan pertama. Pusingan pertama, kita pergi kepada kebarangkalian untuk pusingan pertama. Dewi. Kita bercakap tentang menang. Kita bercakap tentang menang. Sebab ni pemenang dan ni memenangi. Jadi, Dewi untuk menang dia, cikgu dah tulis kebarangkalian dia 1/3. Sarina untuk menang dia adalah 2/3. Jadi, kita cakap kebarangkalian yang pertama di pusingan pertama, Dewi menang berapa? Lepas tu Sarina menang berapa? Okey, kebarangkalian di pusingan pertama, Dewi tu 1/3, Sarina tu 2/3. Kemudian pusingan kedua, masih lagi benda yang sama, Dewi, Sarina. Lepas tu ini tetap 1/3, ini tetap 2/3. Cikgu, kenapa dia tak berubah? Kan tadi kita belajar peristiwa bersandar dan tak bersandar. Okey, jadi kamu kena faham. Kamu kena faham. Gambar rajah pokok juga boleh menyelesaikan untuk soalan yang kompleks macam ni. Kalau dia peristiwa yang orang kata tidak bersandar. Kalau yang tadi, gambar rajah pokok boleh diselesaikan untuk aplikasi kebarangkalian. Macam ni. Tengok tau. Lalang cikgu tunjuklah. Okey, D. D ni Dewi. Dewi tetap 1/3. Sarina. Sarina tetap 2/3. Kemudian pusingan ketiga DS juga. Ini pun DS juga. Ini pun DS. Ini pun DS. Alamak, buruklah pula. Tak apalah, cikgu bawa ke jauh sikit. Kejap semua. Cikgu bawa ke jauh sikit. Okey, kejap semua. Cikgu susun kemas-kemas. Ini buat nota tau nak exam nanti. DS.
Okey, dia tetap 1/3, tetap 2/3, tetap 1/3, tetap 2/3. 1/3, 2/3. 1/3, 2/3. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Masing-masing boleh tengok okey. Jadi ini bahagian apa ni? Ini bahagian apa ni? Ini adalah bahagian kamu jangan faham 1/3 tu, 2/3 tu Dewi menang dengan Sarina menang. Silap. Macam ni cikgu nak cakap. 1/3, 3 dekat sini. 3 dekat sini adalah tentang dalam mesh tu. Dalam mesh. Contoh, kalau kita bercakap tentang badminton kan. Kita bercakap tentang 20 markah. Okey, maksudnya dalam satu mesh Dewi dia boleh dapat 1/3 daripada 20 ni. Dan Sarina dia boleh dapat 2/3. Dia macam tu. Dia bukannya, ni bukan tentang apa orang cakap, bukan tentang set. Bukan tentang set. Dia tentang markah. Maksudnya kalau dia dah menang, kalau dia dah menang, ada juga potensi untuk Dewi menang. Jangan cakap Sarina je boleh menang. Okey. Jadi masing-masing bagus. Okey, jadi masing-masing kita pergi kepada D. Maksudnya Dewi menang, Dewi menang, Dewi menang. Okey. Kemudian yang ni DS. Okey, DS. Okey, kemudian yang seterusnya yang bawah ni DSD. DSD. Okey, kemudian DSS. DSS. Okey, tengok pula. DS. Okey, DS. Apa ni? Nanti cikgu terang. SDS. SDS. Okey. DSS. Okey. DSS. Okey. SSS. SSS. Macam mana datang DDD ni? Okey, cikgu follow. D pergi ke belakang, D pergi ke belakang, D. Itu masuk DDD. SDD ni datang daripada mana? S pergi ke belakang, D pergi ke belakang, D. Itu maksudnya DDS. Okey, yang ni. Okey, cikgu tunjuk pula. Mana datang SSD ni cikgu? Ini S pergi ke belakang, S pergi ke belakang, D. Itu cara dia. Okey, sampai sini jelas ke semua? Boleh faham? Boleh, cikgu. Boleh. Okey, baik. Okey, jadi dia kata apa? Pemenang dapat ditentukan selepas 3 set perlawanan. Okey, maksudnya selepas 3 set perlawanan. Okey, kalau kita tengok kepada yang pertama ni, dia ada 3 set. Bila dia lawan badminton, bila dia dah menang 2 set, set ketiga tak payah main dah. Cikgu harap semua orang pernah main badminton tahun ni tau. Jadi, kalau contohlah, cikgu lawan dengan Bazil kan. Cikgu menang 2-2 set. Mudahnya Bazil ni. Set ketiga tu tak payah main dah. Okey, cikgu lawan Amma. Amma menang 2-2 set. Jadi set ketiga tu tak payah nak lawan dah. Tapi bila Clarin muncul, Clarin lawan dengan Amma, set pertama Clarin menang, set kedua Amma menang. Jadi dekat situ barulah ada 3 set yang ketiga. Tu. Okey, jadi sekarang kita tengok kepada soalan A. Pemenang dapat ditentukan selepas 3 set perlawanan. Bila cikgu cakap D ni, kita dah tahu dah Dewi menang. Dewi menang dah 2 set, jadi tak payah nak lawan dah. Dewi dah menang dah 2 set, tak payah nak lawan dah. Jadi, selepas 3 perlawanan, DDS. Ini adalah Dewi menang. Yang ni kita dapat apa? Kita dapat 1/3 darab 2/3 darab 1/3. 1/3 darab 2/3 darab 1/3. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, masing-masing boleh tengok di hadapan. Masing-masing boleh tengok di hadapan.
Yang kedua, DSS. DSS pun termasuk. Kenapa? Ni Sarina menang. Sarina menang. Maksudnya set ketiga tu Sarina menang. Jadi sini 2/3, cikgu tulis 2/3 darab. Sini 2/3 juga darab 2/3 darab. Darab berapa? 1/3. Kena pergi sampai hujung. Kena pergi sampai hujung. Okey. DDS ini dah ada 2 set. Jadi tak payah nak main dah set ketiga. Tak nak. Okey. SDS. Jadi SDS ni adalah dimenangi oleh Sarina. Sarina ni adalah 2/3, cikgu tulis 2/3 darab 1/3, 1/3 darab 2/3. Okey, habis dekat situ. Kemudian yang terakhir sekali DSS. DSS ni pun Sarina menang. Sarina menang. Jadi Sarina menang 1/3, 1/3 darab 2/3, 2/3 darab 2/3. Jadi dekat sini kita kena kira. Macam mana nak kira? Okey, kita darabkan dulu semua ni 1/3. Tengok cikgu kira 1. Kalkulator cikgu mati pula dah. Okey. 1/3 darab, yang ni atasnya cikgu kira dulu. 1/3 darab 2/3 darab 1/3. Darab 1/3. Jadi dekat sini kita akan dapat jawapan dia 2/27. Okey. Kemudian kita pergi pula yang ke bawah. 2/3 belah bawah tu. Okey, 2/3 belah bawah tu kita darablah. 2/3 darab 2/3. Sabar tau. Darab 1/3. Cikgu kata 1/3. Jadi dekat sini kita dapat 8/9. Okey, kemudian yang ni pula 2/3 darab 1/3 darab 2/3. Okey, yang ini kita dapat 4/27. Kemudian yang ni pula 1/3 darab 2/3 darab 2/3. Ni 2/3. Jadi dekat sini kita dapat 4/27. Jadi kita tak boleh buat macam ni terus. Jadi apa yang kita nak kena buat ni? Yang kita kira-kira ni, kalau dia ke kiri ke kanan, kita darab. Kalau yang ni macam mana? Macam mana cikgu banyak dapat ni? Kita tambahkan. Okey, yang pertama 2/27 tambah 8/9. 8/9 tambah 4/27 tambah akhir sekali 4/27. Dekat situ barulah kita dapat jawapan dia. Okey, tambah 8/9 tambah 4/27 tambah 4/27. Jadi dekat sini jawapan dia adalah 34/27. Jadi itu cara dia. Itu adalah aplikasi. Untuk aplikasi, kamu boleh follow 9.4 ni. Cikgu ada tunjuk dah satu contoh tadi. Cuba selesaikan aplikasi ni. Okey. Tapi cikgu nak rumuskan sekejap. Okey, cikgu nak bagi rumusan. Boleh ke sebelum kita nak habiskan kelas ni? Boleh ke? Boleh cikgu. Sebab cikgu tak cukup masa. Boleh. Boleh ke cikgu nak bagi rumusan? Boleh. Okey. Boleh. Okey, kebarangkalian ni. Yang pertama dekat depan ni cikgu ajar kamu cara kira kebarangkalian. Yang kedua cikgu terang peristiwa bergabung tu apa. Okey, yang ketiga cikgu terang pula nak dapatkan jumlah sampel ni macam mana. Yang keempat cikgu terangkan pula nak dapat sampel jawapan tu apa. Ini sampel, kita panggil sampel. Okey, kemudian cikgu terangkan pula cara nak kira kebarangkalian untuk peristiwa gabungan ni. Okey, kemudian peristiwa bersandar dengan tak bersandar. Sebelum kita nak pergi,
cikgu akan pergi, cikgu terangkan pula kat kamu apa tu peristiwa bersandar dengan apa tu peristiwa tak bersandar. Lepas tu dekat sini, lepas cikgu dah terangkan peristiwa bersandar dengan tak bersandar, kita kira peristiwa bersandar untuk gambar rajah pokok. Habis dekat situ. Kemudian peristiwa saling eksklusif dengan tidak saling eksklusif ni kenapa? Sebab ada benda yang bergabung. Okey. Jadi dekat sini cikgu terang kat kamu apa formula saling eksklusif dan tak saling eksklusif. Okey, akhir sekali ini adalah aplikasi kebarangkalian. Untuk eksklusif ni, ini contoh tidak saling. Ini adalah contoh semua. Ini adalah contoh saling eksklusif dan ini adalah contoh tidak saling eksklusif. Cukuplah satu bab ni kita belajar. Habis dah. Cikgu harap jelaslah. Kalau kamu pening yang last tu, kalau kamu pening yang last tu, itu aplikasi. Cikgu dah aplikasikan yang banyak-banyak tu dah. Tapi kalau kamu jangan risau yang tu. Yang penting yang awal-awal kelas tu, yang cikgu terang banyak-banyak tu, salin. Salin. Itu sahajalah kelas kita untuk malam ni. Cikgu minta maaf lah terlebih masa 2 minit. Okey semua. Okey ke semua? Nak dengar suara sikit? Okey. Adila okey ke Adila? Okey. Okey, Amir macam mana Amir? Ani Sofia okey, Ani Sofia boleh faham? Boleh cikgu. Okey, Bazil okey ke Bazil? Cikgu. Saya rasa Berisa macam mana? Okey. Berisa macam Amir, Clarin okey kot. Dennis, okey, alright tak alright Dennis? Alright. Okey. Wan Farisha, okey semua Wan Farisha? Okey cikgu. Okey, Ammar, Aconai. Boleh cikgu, boleh. Okey, nanti ingat tahu rancangan cikgu minggu depan kita belajar bab 10, bab terakhir. Lepas tu kalau habis awal bab 10 kita buat soalan final exam sama-sama. Cikgu ada beli 2 ke 3 set soalan final exam untuk tingkatan 4. Maksudnya full chapter tingkatan 4 untuk kamu ni. Okey, jadi nanti study, ada masa study, ada soalan. Kalau kamu ada apa-apa soalan nak tanya cikgu, tanya je kau. Sebab kamu dah SPM dah tahun depan. Nak final exam dah bulan depan. Ada bulan depan, ada bulan 1. Okey, jadi semua sampai situ sahaja kelas kita untuk malam ni. Terima kasih. Selamat berehat dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Cikgu. Okey.